Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bersama dani kepada para hadirin sekalian. Terima kasih dan tidak terhingga kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam forum yang penuh bermakna ini, di mana kita akan menyelami perbincangan yang lebih mendalam tentang pendidikan, teknologi dan masa depan, bagaimana pendidikan beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 serta menelusuri dimensi ekonomi, sosial dan politik. Forum ini bakal membuka ruang wacana intelektual yang signifikan, memperkaya minda dan menyuntik perspektif baharu terhadap isu-isu besar yang mendasari sistem pendidikan masa kini. Justru pada hari yang barakah ini, kita akan membincangkan cabaran yang dihadapi oleh sistem pendidikan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik, serta bagaimana falsafah pendidikan dapat membantu kita memahami dan menghadapi cabaran ini. Saya ditemani oleh dua pakar yang akan berkongsi pandangan mereka dari berbagai perspektif. Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan panel pertama kita. Di sebelah kiri saya ialah Dr. Balkis binti Muhammad Marwan, seorang pakar terkemuka dalam bidang ekonomi pendidikan yang merupakan tokoh intelektual yang disegani di peringkat nasional dan antarabangsa. Dengan pengalaman yang luas serta penelitian yang mendalam, beliau telah memperlihatkan kebolehannya dalam menganalisis hubungan antara dasar ekonomi dan akses kepada pendidikan berkualiti. Kepakaran beliau meliputi strategi pembiayaan pendidikan, keadilan sosial dalam pengagihan sumber pendidikan, serta inovasi ekonomi yang menyokong pembangunan sektor pendidikan di era globalisasi. Terbaik ya. Terima kasih Cik Anis. Okey, baiklah. Dan di sebelah kiri kedua saya pula, Profesor Sally binti Wahab, seorang ahli falsafah pendidikan yang terkemuka, telah mencipta nama sebagai pemikir dan penyelidik dalam menerokai isu-isu sosial yang berkaitan dengan pendidikan, ya Profesor. Beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk memahami dan memperbaiki interaksi antara pendidikan dan masyarakat, menjadikan karya-karyanya sebagai rujukan penting dalam dunia akademik. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan soalan pertama yang akan dikupas oleh panel pertama kita, iaitu Dr. Balkis. Soalan ini memberikan peluang kepada doktor untuk mengupas dengan lebih mendalam mengenai cabaran yang dihadapi oleh sistem pendidikan dalam konteks ekonomi. Okey, jadi kita semua sudah sedia maklum bahawa faktor ekonomi ini dia memegang peranan yang signifikan dalam menentukan akses dan kualiti pendidikan yang diterima oleh kerajaan. Seperti tengok sekarang ni kan, situasi sekarang ni. Oleh itu, berdasarkan pandangan doktor lah kan, apakah impak ketidaksamaan ekonomi terhadap peluang pendidikan serta bagaimana strategi pembiayaan ni yang lebih eksklusif dapat diwujudkan untuk memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang ekonomi mereka dapat menikmati pendidikan ni secara saksama dan berkualiti. Silakan. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Cik Anis kita selaku moderator pada hari ini. Sebelum saya memberi respon yang lebih mendalam, izinkan saya menegaskan bahawa ekonomi dan pendidikan adalah dua komponen yang tidak dapat kita pisahkan, ibarat dua sisi mata wang yang saling bergantung. Salah satu cabaran paling mendesak yang melanda dunia pendidikan pada masa kini adalah kekurangan dana yang mencukupi untuk kita membina ekosistem pendidikan berkualiti, tinggi dan juga inklusif. Seperti yang kita perhatikan dalam banyak negara pembangun, kegagalan kewangan kerajaan seringkali menjadi penghalang besar untuk melapor secara holistik dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Penerapan teknologi termaju serta penyediaan latihan intensif kepada para pendidik untuk memastikan mereka seiring dengan arus kemajuan global. Natijahnya, wujudlah jurang yang ketara dalam kualiti pendidikan yang diterima oleh pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza, yang menjadi satu realiti yang tidak boleh kita pandang enteng.
Tambahan pula, kesan pandemik COVID-19 telah melukiskan satu lagi episod getir dalam landscape cabaran ekonomi pendidikan global. Peralihan drastik kepada pembelajaran dalam talian telah meletakkan ramai pelajar dalam keadaan serba terdesak, namun tidak semua memiliki akses kepada teknologi asas seperti komputer peribadi atau internet berkelajuan tinggi. Fenomena ini jelas meruncingkan lagi jurang antara golongan pelajar yang berkemampuan dan mereka yang kurang bernasib baik. Meskipun potensi teknologi dalam menyelesaikan sebahagian besar permasalahan pendidikan semakin nyata, hakikatnya pahit ialah kekurangan akses kepada teknologi di kawasan terpencil dan luar bandar yang terus menjadi penghalang hasrat untuk kita mewujudkan pendidikan yang saksama bagi semua lapisan masyarakat. Okey, itu mantap ya. Terima kasih Dr. Balkis atas huraian yang begitu perinci dan mendalam sebentar tadi. Jadi, isu utama adalah ketidakseimbangan ekonomi yang menyebabkan jurang dalam akses pendidikan dan teknologi. Jadi, kita berada pula kepada Prof. Sally. Dalam konteks falsafah pendidikan, bagaimana kita boleh menangani isu ketidakseimbangan ini? Boleh jelaskan, Doktor? Baiklah, terima kasih Cik Director, Cik Anis yang cantik manis pada hari ini. Saya ingin membawa kita kembali kepada falsafah pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh John Dewey. Di mana Dewey ini menekankan bahawa pendidikan adalah proses sosial dan ia seharusnya inklusif serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dari perspektif falsafah, pendidikan seharusnya berperanan dalam membina masyarakat yang demokratik, di mana setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti, tak kira perbezaan apa sekalipun. Namun, realiti hari ini kita tidak nampak hal-hal tersebut berlaku dalam kelompok masyarakat kita. Ketidakseimbangan ekonomi menyebabkan pendidikan yang diterima oleh pelajar dari latar belakang berbeza sangat tidak ketara dan kita lihat tidak seimbang lah orang kata. Sebagai contohnya, pelajar di bandar, di bandar lah seringkali mendapat pendidikan yang lebih baik berbanding pelajar di kawasan luar bandar, betul tak? Kerana kemudahan mereka kita lihat lebih bagus, lebih lengkap lah. Jadi cabaran falsafah kita ialah bagaimana kita nak memastikan pendidikan tidak hanya bersifat teori semata-mata, tetapi benar-benar memberikan peluang yang sama kepada semua individu yang berkembang untuk berkembang tanpa mengira latar belakang ekonomi mereka. Untuk menangani cabaran ini, kita perlu memperkasakan dasar-dasar pendidikan yang lebih adil lah. Dan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan yang kurang maju di dalam bandar lah, sebagai contohnya. Teknologi ini memang kita tengok boleh menjadi penyelesaian, tetapi ia hanya berkesan jika akses kepada teknologi tersebut diperluaskan kepada semua tanpa sebaran diskriminasi. Pandangan yang sangat mendalam ya daripada Prof. Sally. Jadi dengan jelas kita dapat menggariskan bahawa falsafah pendidikan ini menuntut pembangunan sistem yang lebih adil dan seimbang pula. Kini saya ingin beralih pula kepada Dr. Balkis. Dalam menghadapi cabaran ekonomi global ni yang semakin mencabar kita katakan ya, apakah peranan transformatif yang perlu dimainkan oleh kerajaan lah terutamanya kan untuk memastikan sistem pendidikan yang bukan sahaja inklusif tetapi juga mampu menjawab keperluan zaman kita? Soalan yang sangat relevan, Cik Anis. Baiklah, seperti yang kita ketahui, peranan kerajaan adalah nadi utama dalam memastikan pendidikan berkualiti tinggi dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa kita mengira latar belakang sosioekonomi. Kerajaan seharusnya bertindak dengan tegas dan proaktif dalam memastikan bajet yang diperuntukkan untuk sektor pendidikan mencukupi, sekaligus dapat melabur secara signifikan dalam pembangunan infrastruktur moden, peningkatan latihan guru yang berdaya saing serta memastikan akses meluas kepada teknologi terkini. Di samping itu juga, kerajaan perlu mengkubal dasar-dasar yang bersifat menyeluruh dan bersasaran untuk kita mengatasi ketidakseimbangan yang wujud dalam sistem pendidikan. Sebagai contohnya, pemberian bantuan kewangan kepada pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah adalah salah satu langkah yang strategik
untuk kita mampu meringankan beban kewangan mereka dan memastikan mereka ini tidak terpinggir daripada arus pendidikan negara. Namun, langkah penggubalan dasar semata-mata kita tidak mencukupi. Jadi, pelaksanaan dasar tersebut mesti dipantau dengan penuh dedikasi dan ketelitian bagi menjamin kesannya benar-benar memberi impak positif kepada golongan yang disasarkan. Ini kerana terdapat situasi di mana dasar yang baik sekalipun tidak mencapai sebenarnya potensi akibat masalah birokrasi yang berlebihan atau korupsi yang berleluasa. Oleh itu, kita amat memerlukanlah satu sistem pengawasan yang telus, cekap dan berintegriti tinggi untuk kita memastikan setiap sen dana pendidikan disalurkan dengan betul dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masa depan generasi pelapis negara kita, Cik Anis. Okey, baiklah, memang betul. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Balkis pada tadi ya. Jadi dapat kita simpulkan dari hujah panel kita yang pertama ini adalah isu pelaksanaan dasar yang sering menjadi halangan yang signifikan kepada transformasi dan kemajuan dalam sistem pendidikan telah menyekat usaha untuk mencapai matlamat pendidikan yang lebih inklusif dan berkesan. Ketidakselarasan antara teori dan praktik serta kekurangan sumber yang mencukupi sering menghalang keberkesanan dasar-dasar yang seharusnya mengangkat mutu pendidikan dan mengurangkan ketidaksamaan dalam akses pendidikan. Sekarang, mari kita beralih pula kepada isu sosial yang dikatakan turut menjadi ancaman dalam bidang pendidikan masa kini. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan Prof. Sally untuk berkongsi pandangan tentang bagaimana cabaran sosial seperti ketidakseimbangan gender dan diskriminasi sosial membentuk dan memberi kesan kepada landscape pendidikan kita. Terima kasih kepada Cik Anis. Sekarang saya akan mengupas tentang apa soalan yang telah ditanya kepada saya. Okey, ini merupakan isu yang sangat penting, Cik Anis. Sebab ketidakseimbangan sosial termasuk diskriminasi gender, etnik dan latar belakang sosial masih wujud dalam banyak sistem pendidikan di seluruh dunia, bukan negara Malaysia sahaja. Okey, sebagai contohnya, di beberapa negara, kanak-kanak perempuan dilihat masih sukar untuk mendapatkan pendidikan kerana mereka dianggap kurang penting berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Hal ini jelas menimbulkan diskriminasi gender yang boleh menyebabkan satu-satu gender ini terasing dan terbiak. Selain itu, pelajar dari kumpulan minoriti atau masyarakat tertinggi seringkali mendapat pendidikan yang kurang kualiti atau menghadapi diskriminasi di sekolah. Sebagai contohnya, kita lihat di orang asli lah biasa yang tertinggi, dia kurang mendapat pendidikan yang di mana mereka mendapat pendidikan tersebut tapi kurang rancak, mana bukan semua yang mendapat. Okay. Jadi setengah saja. Jadi kita lihat ini sangat tidak adil lah. Jadi pasal pendidikan haruslah menekankan pendidikan inklusiviti sebagai masyarakat. Kita perlu menerima bahawa pendidikan ini bukan sahaja tentang pendidikan ilmu Chinese, tetapi juga tentang membentuk karakter seseorang itu dan nilai-nilai yang dapat menyokong keadilan sosial. Isu diskriminasi ini boleh diatasi dengan mempertimbangkan dasar-dasar pendidikan yang inklusif dan sensitif kepada keperluan-keperluan yang terpinggir. Sebagai contohnya, kita menggalakkan lebih ramai kanak-kanak perempuan untuk terus belajar melalui program beasiswa ataupun pendidikan khas untuk masyarakat minoriti. Okay. Lepas tu satu lagi aspek yang penting ialah bagaimana pendidikan boleh digunakan untuk mengubah persepsi sosial. Okay. Sebagai contohnya, dengan memasukkan pendidikan mengenai kesesamaan gender dalam kurikulum sekolah, kita boleh mendidiklah generasi muda untuk lebih menghormati dan menerima perbezaan. Okey, seterusnya mereka tahu bahawa diskriminasi ini adalah satu benda yang tidak adil dan tidak sepatutnya ada dalam masyarakat kita. Okey, jadi pendidikan ni sememangnya memegang peranan yang besar kan dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Okey, jadi apa kata kalau kita berehat dulu seketika sebelum kita sambung kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita kembali lagi dalam rancangan Forum Perdana. Jadi kita kembali lagi dalam mengupas isu dan cabaran dalam pendidikan masa kini. Okey, baiklah Dr. Balkis.
Adakah anda bersetuju bahawa pendidikan boleh menjadi media untuk mengatasi cabaran sosial maupun pencerahan di Dr. ya? Ya, saya sangat bersetuju dengan pernyataan itu tadi. Pendidikan ini merupakan salah satu medium yang paling berkuasa untuk mempengaruhi perubahan sosial yang amat signifikan. Melalui pendidikan, kita dapat merevolusikan cara pemikiran individu serta masyarakat secara keseluruhannya. Sebagai contohnya, apabila kita mendidik pelajar tentang kepentingan kesesamaan, toleransi dan penerimaan terhadap kepelbagaian, kita sebenarnya sedang menyemai inti bagi pembentukan masyarakat yang lebih adil, harmoni dan juga inklusif. Oleh itu, saya berpendapatlah bahawa pendidikan ini tidak semata-mata terfokus kepada pencapaian akademik, tetapi juga merangkumi usaha gigih untuk membina masyarakat yang lebih baik dan juga sejahtera. Namun, cabaran yang paling besar yang dihadapi adalah memastikan setiap golongan dalam masyarakat mendapatkan akses yang setara kepada pendidikan berkualiti. Jadi, untuk mencapai matlamat yang luhur ini, kita mesti berganding bahu dengan penuh komitmen di mana semua masyarakat dan di semua peringkat, darilah pihak kerajaan, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri hinggalah ke institusi pendidikan. Kesatuan ini adalah kunci untuk mencipta sebuah ekosistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing demi masa depan yang lebih cerah dan berdaya tahan. Saya rasa itulah pandangan saya berkenaan kenyataan Encik Anis tadi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Dr. Balkis atas pandangan yang sangat mendalam tadi. Sekarang kita akan mengalih tumpuan kepada aspek politik yang mempengaruhi pendidikan masa kini. Baiklah, Prof. Sally, dalam konteks dinamik politik yang sering berubah, apakah pandangan Prof mengenai bagaimana dasar-dasar pendidikan yang ditetapkan oleh kerajaan dapat mempengaruhi kualiti dan akses pendidikan? Adakah terdapat sebarang contoh di mana dasar-dasar ini telah berjaya atau gagal dalam mencapai matlamat yang diinginkan? Dipersilakan, Prof. Okay, terima kasih Cik Anis. Satu soalan yang sangat relevan. Jadi kita nak bercakap pasal politik ya. Ya. Okey, dan saya teruskan. Okey. Kita tahu politik ini sangat penting dalam pembangunan di negara kita. Okay. Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh kerajaan mempunyai impak yang mendalam terhadap kualiti dan akses pendidikan. Sebagai contoh, dalam beberapa buah negara, pengenalan dasar pendidikan percuma telah meningkatkan akses kepada pendidikan ini bagi golongan yang berpendapatan rendah. Okay, tetapi dalam kes lain, pengurangan peruntukan bajet pendidikan akibat daripada tekanan politik itu sendiri telah menyaksikan penurunan kepada kualiti pendidikan di negara itu. Jadi politik bagus, pendidikan pun bagus maksudnya. Itulah. Okay, satu contoh positif lah yang boleh kita lihat adalah negara Nordik, Chinese, di mana kebijakan pendidikan inklusif yang berurusan dalam membantu menghasilkan satu sistem pendidikan yang adil dan sangat kualiti tinggi. Okay. Namun sebaliknya, negara yang mengalami perubahan politik yang ketara seringkali mendapati bahawa kebijakan pendidikan mereka terganggu, menyebabkan ketidaktentuan dan kerugian dalam pembangunan pendidikan jangka yang panjang. Okey, oleh itu kestabilan politik ini dan kemampuan terhadap pendidikan adalah satu kunci lah untuk memastikan kejayaan kebijakan pendidikan, iaitu pembangunan pendidikan yang lebih bermutu tinggi di perkembangan ataupun di atas peringkat bangsa. Okey, satu analisis yang begitu mendalam dan syarat dengan maklumat tentang keberhasilan dasar pendidikan kerajaan seperti tadi yang telah dikupas oleh Prof. Sally. Dalam hal ini, Dr. Balkis, bagaimana pula pandangan doktor mengenai pelibatan politik dalam pendidikan ini? Adakah anda percaya bahawa kerjasama antara pihak kerajaan dan masyarakat sendiri penting dalam membentuk kebijakan pendidikan yang lebih efektif? Okey, silakan. Ya, saya sangat bersetuju dan terima kasih atas soalan tersebut. Penglibatan politik dalam pendidikan ini merupakan perkara yang sangat penting, di mana kerjasama antara kerajaan dan masyarakat itu sendiri tidak hanya membantu memastikan kebijakan yang dibentuk adalah relevan, tetapi juga memperkukuh mekanisme pengawasan dan accountability. Dengan mendengar pandangan dan keperluan masyarakat,
kerajaan dapat merumuskan bahawa pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap cabaran semasa. Sebagai contohnya lah, inisiatif yang melibatkan ibu bapa, pendidik dan pelajar dalam proses penggubalan dasar sering menghasilkan penyelesaian yang lebih baik kerana ia mengambil kira pelbagai perspektif dan pengalaman. Dan hal ini juga memberi kuasa kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan, menjadikan mereka sebahagian daripada penyelesaian, bukan hanya menjadi penerima sahaja. Pendekatan ini sesuai dengan idea Henry Gehrig yang menekankan bahawa pendidikan ini harus berfungsi sebagai ruang untuk membina kesedaran yang kritis terhadap tindakan sosial itu sendiri. Melalui penglibatan aktif dari semua pihak, masyarakat ini akan menjadi ejen perubahan yang bukan sahaja menerima tetapi juga membentuk dasar pendidikan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka itu sendiri. Okey, baiklah. Terima kasih, Doktor. Pandangan yang cukup mantap dan jelas mengenai penglibatan politik dalam pendidikan yang turut bertanggungjawab dalam memastikan pendidikan di negara kita terus maju setanding dengan negara maju di luar sana. Seterusnya, mari kita sentuh sedikit tentang peranan teknologi dalam pendidikan. Seperti kita tahu, teknologi kini menjadi medium atau alat penting dalam pembelajaran moden. Bagaimana kita boleh memastikan teknologi ini digunakan secara bijak untuk memperkasakan pendidikan tanpa mengabaikan aspek-aspek penting seperti nilai-nilai kemanusiaan dan pemikiran kritis? Okey, Prof. Sally, apakah pandangan anda tentang situasi ini? Itu soalan yang sangat baik, Cik Anis. Terima kasih. Teknologi ni kita tahu memang mempunyai potensi yang sangat besar lagi pada zaman kini, zaman yang sangat muda ni sekarang dalam memperkasakan pendidikan, terutama dari segi akses kepada maklumat dan memperkasakan peluang pembelajaran. Namun cabaran utama kita lihat adalah bagaimana kita nak mengimbangkan penggunaan teknologi dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam falsafah pendidikan, kita sering membincangkan tentang pendidikan yang holistik atau menyeluruh, di mana aspek intelektual, emosi, sosial dan moral seseorang individu itu dibangunkan secara seimbang. Pada manusia ni kita panggil Jerry Sultan. Semua aspek itu ingin dibangunkan dalam diri pelajar. Namun walaupun teknologi dapat membantu dalam meningkatkan aspek intelektual pelajar, kita tidak boleh mengabaikan aspek lain Dr. dan Chinese. Okey, sebabnya kita macam pemikiran yang kritis, kreatif dan empati itu perlu juga kita tekankan. Oleh itu, teknologi harus digunakan sebagai alat pembelajaran, bukan sebagai pengganti kepada proses pemikiran manusia, hanya sebagai mungkin pemudah cara orang kata. Okay. Lepas tu satu lagi cabaran para penonton sekalian, ialah bagaimana kita nak menangani isu seperti plagiat dan penyalahgunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan adanya kecerdasan buatan AI kan sekarang kan, pelajar mungkin cenderung untuk bergantung hanya kepada basic internet saja untuk menghasilkan kerja mereka tanpa benar-benar memahami topik yang dipelajari. Ini yang sangat menimbulkan persoalan etika yang perlu kita hati-hatilah, sebab kita bimpak pelajar kita ni hanya menggunakan itu sahaja tanpa menggunakan pemikiran mereka yang Allah bagi kepada mereka. Itu lalu bergantung. Ya, betul. Okey, baiklah Profesor Sally. Kita dapat dinafikan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan masa kini semakin meluas ibarat cendawan tumpuk selepas hujan. Baiklah, seterusnya, adakah etika dalam penggunaan teknologi ini memang menjadi isu yang semakin relevan? Jadi saya ingin Dr. Balkis mengupas tentang pandangan anda berkaitan dengan peranan teknologi dalam merapatkan jurang pendidikan terutamanya di kawasan luar bandar. Baiklah, Cik Anis. Jadi berdasarkan soalan ini, saya memandang teknologi ini sebagai sebuah penyelesaian yang revolusioner yang mampu merapatkan jurang pendidikan yang semakin meluas, khususnya di kawasan luar bandar yang seringkali terpinggir dan kekurangan pendidikan yang mencukupilah. Melalui pemanfaatan teknologi, pelajar di kawasan-kawasan terpencil ini dapat mengakses bahan pembelajaran yang setara dengan pelajar yang berada di kawasan bandar yang lebih maju, kita katakan. Sebagai contohnya, dengan penggunaan internet dan platform e-learning yang inovatif, pelajar dapat mengikuti kelas secara langsung dari guru-guru yang terkemuka yang berada di serata dunia.
sekaligus dapat membuka ruang kepada pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai. Namun seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, cabaran utama yang perlu dihadapi adalah akses kepada teknologi itu sendiri. Banyak kawasan di luar bandar masih terperangkap dalam kegelapan digital tanpa akses internet yang stabil ataupun peralatan pembelajaran yang mencukupi. Oleh itu adalah amat penting bagi kita untuk melabur secara serius dalam pembangunan infrastruktur teknologi di kawasan-kawasan ini agar kita dapat menjadikan teknologi sebagai penyelesaian sebenar dan berkesan untuk usaha mencapai pendidikan yang berkualiti untuk semua. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan, terutamanya kerajaan itu sendiri dan merapatkan jurang pendidikan dalam kalangan murid yang berada di luar bandar ini. Okey, baiklah, terima kasih Dr. Balkis. Kita telah membincangkan banyak isu-isu penting hari ini, daripada cabaran politik, ekonomi dan sosial hingga keperanan teknologi dalam pendidikan. Sebelum kita tamatkan forum ini, saya ingin memberi ruang kepada setiap panel untuk memberikan sedikit rumusan atau kata-kata akhir sebagai kesimpulan forum kita pada hari ini. Dr. Balkis, apakah harapan anda untuk masa depan pendidikan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik? Baiklah Cik Anis. Jadi harapan saya ialah kita dapat membina sebuah sistem pendidikan yang bukan sahaja lebih inklusif tetapi juga adil dan juga saksama. Aspirasi ini hanya dapat kita realisasikan jika kita menganggap pendidikan ini sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bernilai tinggi, bukannya sekadar perbelanjaan biasa. Kita perlu memastikan bahawa setiap individu tanpa mengira latar belakang ekonomi dan sosial diberikan peluang yang setara untuk mengakses pendidikan yang berkualiti tinggi. Jadi pada masa yang sama kita harus bertekad untuk terus berusaha merapatkan jurang yang wujud dalam akses kepada pendidikan, terutamanya dalam kalangan golongan yang terpinggir dan terabai. Kesatuan dan komitmen ini adalah kunci ataupun media utama untuk kita mencapai visi pendidikan yang lebih baik untuk semua, di mana tiada sesiapa pun yang ketinggalan dalam merebut peluang untuk berkembang dan maju. Okey, baiklah Dr. Balkis, rumusan yang begitu mendalam yang dapat kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan kita. Jadi Prof. Sally, saya mohon sedikit nasihat ataupun rumusan yang dapat membuka mata semua pihak berkaitan dengan pendidikan kita pada masa ini. Okay, saya sangat bersetuju dengan Dr. Balkis apa yang Dr. Balkis cakap sebelum ini. Okay, pendidikan ni adalah asas pembinaan kepada masyarakat yang adil dan demokratik. Okay, kita perlu terus berusaha untuk memastikan pendidikan terus relevan dalam menghadapi cabaran yang begitu tinggi tanpa mengabaikan nilai-nilai asas dalam pembinaan manusia yang berilmu dan berakhlak. Okay, saya juga berharap teknologi yang ada yang berkembang maju sekarang ni akan digunakan secara bijak oleh kalangan kita untuk memperkasa pelajar. Tapi pada yang sama kita harus ingatlah bahawa pendidikan adalah lebih daripada sekadar teknologi, lebih daripada itu. Ia adalah tentang membina manusia yang lengkap dari segi intelektual, sosial dan moral. Keseluruhan dalam pembangunan diri itu. Okey, baiklah. Segini-tinggi ucapan terima kasih kepada kedua panel terkemuka kita iaitu Dr. Balkis dan Prof. Sally atas pandangan dan kupasan yang begitu mendalam, penuh wawasan dan bernas. Sesungguhnya ilmu dan pencerahan yang dikongsi pada hari ini sangatlah bernilai. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penonton yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami dalam sesi penuh berinformasi ini. Okey, semoga forum kita pada hari ini menjadi cahaya penerang, memberi manfaat yang melimpah ruah kepada semua dan seterusnya membantu kita dalam memahami cabaran serta peluang yang terbentang luas dalam sistem pendidikan pada masa kini. Akhir kata, izinkan saya menutup sesi ini dengan penuh rasa hormat dan penghargaan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan lafaz yang mulia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Live Forum.